Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin malam ini, muka surat 28, baris yang kedua dari bawah. Bermula segala dalil, di situ kita berhenti. Dalam kurungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Bermula segala dalil. Dalil ni apa dia? Dalil ni hujjah, bayyinah, burhan, ma yustadallu bihi, alamah dalam bahasa Arab. Bukti. Bukti. Baik. Maka dalam bermakrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena ada dalil. Sebab makrifah yang diterima, i'tiqad yang diterima, yang biasa kita sebut, apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ada 3. Al-i'tiqadul jazim, i'tiqad pegangan kita itu mestilah 100%, tidak ada dicelahi oleh sebarang waham, syak dan zon. Ya, walaupun hanya sekadar 10%, 1%, contoh waham kita itu tidak solid, dia kena jazim. Jazam tu maksudnya 100%. Yang kedua, muwafiqul lil haqqi. Muwafiqul lil haqqi bermaksud bertepatan dengan yang sebenar. Ya, agama inna dina 'indallahil Islam. Agama satu-satunya agama yang di sisi Allah SWT, agama Islam. Yang dibawa oleh para anbiya bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah ke Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, hanya agama Islam sahaja. Ya, tak betul lah ada orang kata, ada orang buat ucapan, sebut dalam ucapan mengatakan bahawa jangan ada mana-mana agama yang mendakwa bahawa agama mereka lah yang terlebih benar. Tuan-tuan dan puan-puan, menyalahi Al-Quran. Perkataan itu perkataan kufur, murtad. Ya. Baik. Yang ketiga, an dalil, mesti berdalil, ya. Berdalil. Untuk keluar daripada iman taklid, iman ikut-ikutan. Tak ada sebarang hujah, dalil apa semua. Disebabkan kita ni lahir daripada ayah yang Islam, ibu yang Islam, kita ikutlah mak ayah kita. Dah ayah kita Islam lah kata. Apa dalil Allah SWT ada? Tok kata ada lah. Ikut tok dia. Jadi ini menjadi pertikaian di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah iman mereka itu diterima ataupun tidak? Ya, yang sahih, qaul yang sahihnya ialah iman yang diterima kalau jazim, kalau jazam, solid. Kalau datuk yang dia diikut itu keluar daripada Islam, dia tetap Islam, maka dia sah. Masih sah iman dia. Tapi ada pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri yang kata tak sah iman, taklid, jazam tak jazam, solid tak solid. Tak ada dalil je, ikut-ikutan semata-mata, taklid a'ma, maka tak sah. Qaul yang sahih ialah sah, ya, sah. Selama mana dia jazam. Baik. Dan dalil itu tuan-tuan dan puan-puan ada dua. Ada dua. Yang pertama, dalil ijmali ataupun jumli ataupun ringkas. Yang kedua, dalil tafsili. Tafsili yang detail. Ya. Yang ijmali inilah paling-paling tidak tuan-tuan dan puan-puan kita kena tahu. Sekurang-kurangnya fardhu ain, wajib. Simple tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Apa dalil Allah SWT ada? Adanya alam ini.
Dah, lepas dah. Lepas dah tuntutan dia tu. Lepas dah tuntutan fardu ain dia tu. Jangan kata, entahlah, kata kita ngikut ayah kita je. Kata, Kalau tak dapat nak mendetailkannya, baik, kenapa ada alam ini tanda ada Allah SWT? Pun masih diterima. Ijmali, ringkas paling tidak. Kalau boleh hurai bahawa alam ini adalah baharu dan baharu memerlukan yang membaharukannya, yang mengadakannya, dan tanda dia baharu, dia berubah-ubah, begitu begini, itu dah tafsil. Tafsil ini fardu kifayah. Nak kena ada orang yang boleh ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh apa? Boleh menjawab syubhat, boleh menolak keraguan-keraguan yang ditimbulkan. Di zaman sekarang ni orang serang akidah ni. Kita tak boleh lagi hanya berpegang kepada berimanlah pada Allah dan Rasul. Jangan tanya, kerana para sahabat tidak bertanya. Nyahkan dia daripada sini. Kita di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam pertanyaan. Itu peringkat budak sekolah. Peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, peringkat-peringkat yang lebih tinggi, persoalan-persoalan daripada etis, misalnya mulhid, zindik, macam-macam tuan-tuan dan puan-puan berhujah menolak kewujudan Allah SWT ni. Nak kena ada lah orang yang boleh nak menjawabnya. Kalau tidak pun sesat begitu, ialah orang dengar terpengaruh, orang dengar terpengaruh. Itu tafsili di fardu kifayah. Hak yang fardu ain ni tadi, hak ijmali, paling-paling tidak tu. Kalau tak ada dalil Quran, dalil hadis pun, dalil akal masih diterima kerana membuktikan kewujudan Allah SWT. Sebab itu dalam kitab-kitab tauhid, akidah Melayu, dia tak berubah dalil sampai sifat ayat. Wujud, kidam, bakak semua, dalil akli pun sudah memadai. Ya? Kemudian dalil itu terbagi kepada dua juga dari sudut pengambilan sumbernya. Yang pertama dia sebut aqliyun, diambil daripada akal, logik akal. Logik akal, ya. Penting tuan-tuan dan puan-puan dalam berhujah. Ya. Dan ahli sunnah wal jamaah menolak ajaran-ajaran sesat yang lain, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, menggunakan akal, ya. Allah bagi akal, itu fungsi dia. Tidak ada agama orang yang tidak berakal. Orang gila tak ada agama. Tak sabit sembahyang bang dia, sebab dia tak ada akal. Penting tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Tak boleh kata beriman saja dengan Quran dan hadis. Mana dalilnya? Quran, hadis. Dia tak percaya pada Allah SWT. Dia tak percaya pun pada kewujudan Allah SWT. Macam mana dia nak percaya pada Quran dan hadis? Nak kena ada sini. Ya. Saya tuan-tuan benarnya diberi kesempatan belajar dua-dua manhaj ni. Tapi saya masih lagi mengajar dan mempertahankan manhaj khalaf sifat 20 ni. Sebab boleh menjawab persoalan. Persoalan semasa, persoalan sains. Dan diterima dengan mudah. Memang perlu. Ya. Dan inilah pegangan jumhur, majority yang disebutkan as-sawadul a'zam. Umat ini di seluruh dunia. Seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau ada dalil akli saja, boleh dah. Lepas dah fardu ain. Ya. Yang kedua, dia panggil dalil apa tuan-tuan? Naqliyun, naqal. Dinakalkan daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan terakhir kita dah sebut dalil dan hadis, dan pada malam ini insya-Allah dalil daripada Al-Quran tentang sifat ma'nawiyah. Pendek-pendek je lah, tak ada masalah. Apa dalil wahdaniyat? Qul huwallahu ahad. Pada anda lulus dah fardu ain.
Siapa kata susah? Siapa kata payah? Siapa kata banyak? Ini sedap-sedap je mulut dia mengata. Susah, bukan ni Islam dan sebagainya. Kalau gitu kak, memang dia tak ngaji tajwid lah. Tajwid nak sebutkan huruf tu daripada yang tak biasa sebut, daripada bangsa-bangsa yang baru nak memeluk Islam, tergeliat lidah. Nak sebut ra, gitu je lah. Susah. Makhraj. Lepas tu nak ngeja lagi. Lepas tu tajwid lagi. Namanya mak jaim munfasil, mak wajib muttasil. Huruf-hurufnya, huruf iqlaq, huruf idgham, huruf ikhfa, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Istilah-istilah dia. Banyak dah. Itu bagi baru tajwid tuan-tuan dan puan-puan. Dikira nak senang je. Belum lagi fiqh, usul fiqh lagi. Bismillah. Mari-mari dia kata sifat 20. Susah. Susah. Macam mana orang yang baru nak memeluk Islam nak faham dan sebagainya. Susah. Apa dalil wadannya? Dalil Quran, dalil naqli. Mana senyap ya tuan-tuan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ada siapa tak dapat? Lepas dah tu, lepas dah. Allah tu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Dah lah. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu orang zaman sekarang ni, mereka sebenarnya tidak mahu, tidak berkenan. Dia kata padan dengan Quran dan hadis. Ni apa ni tuan-tuan dan puan-puan ni? Ni. Dulu kita baca hadis dalilnya. Ni malam ni kita akan baca dalil daripada Quran. Dalil akli lagi sebut. Apa dia tu tuan-tuan dan puan-puan? Hatta dalil akli itu bersumber kepada Al-Quran. Artinya Al-Quran menggalakkan supaya apa? Penggunaan akal. Ada agama orang yang tak berakal ni. Baik. Sifat ma'nawiyah iaitulah ain dalil segala sifat ma'ani. Bermula segala dalil sifat ma'nawiyah, dia kata ain itulah diri zat dalil makna sifat ma'ani. Lihat. Selesailah masalah. Kita dah sebut dah dulu. Waktu mempelajari sifat-sifat ma'ani. Qudrat, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Dah. Dengan dalil Quran, dalil hadis, kemudian dalil aklinya. Itulah juga dalil sifat ma'nawiyah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita sebut bahawa sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah kesinambungan kepada sifat ma'ani. Baik. Maka dalil tu lah. Super. Ya? Dah jimat dah tu. Nak ngafal. Tak? Kalau masuk dalam periksa, artinya nyatakan sifat ma'nawiyah. Serupa juga dengan sifat ma'ani tu. Dalil ni. Hak tu lah. Hak tu dia panggil ain dalil. Hak tu lah. Baik. Yani bermula dalil qudrah dan kaunuhu qadiran. Qudrah itu sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran itu sifat ma'nawiyah. Yaitu firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Hud ayat 4. Surah Hud ayat 4. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita hafal lalu. Rasa-rasanya semua orang hafal dah, dia tak? Tak ada hak tak hafal wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada. Mustahil. Mustahil. Nak kata mustahil tu tak berani jugalah. Benda harus kan. Boleh aja.
Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal dah tu? Surah Hud ayat 4. Dan bermula dalil iradah dan kaunuhu murid. Dia tak terjemah. Dan dia di atas segala sesuatu maha kuasa. Dan dia di atas segala sesuatu maha kuasa. Di atas segala sesuatu maksudnya semua makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bermula dalil iradah dan kaunuhu muridan. Iradah itu sifat ma'ani, kaunuhu muridan sifat ma'nawiyah dia. Yaitu firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yaf'alu ma yurid. Mari sama-sama kita baca. Innallaha yaf'alu ma yurid. Boleh hafal tak? Boleh? Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 14. Ya, innallaha yaf'alu ma yurid. Ada hak pendek surah Al-Buruj. Fa'alul lima yurid. Tu semua hafal kat sini. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang dia kehendaki. Dia buat apa yang dia nak. Ya, tu ayat Quran. Hari itu kita dah sebut hadis. Baik. Bermula dalil ilmu dan kaunuhu aliman, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim. Mari sama-sama kita baca. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia bagi tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Artinya tidak ada yang Allah Subhanahu Taala tidak tahu. Ya? Bikulli syai', tahu semua perkara. Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29. Baik. Bermula dalil hayat dan kaunuhu hayyan. Hayat tu hidup. Kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Maha hidup. Ya. Hayat sifat ma'ani. Kaunuhu hayyan sifat ma'nawiyah. Yaitu firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mari kita baca sama-sama. Wa huwa 'ala kulli wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ni agak tak biasa sikit ayat dia tak? Kita ambil satu-satu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu bertawakal, berserah diri kepada yang maha hidup, yang mana dia tidak akan mati-mati. Ya? Tu uslub Al-Quran. Disebut dia yang maha hidup dan tidak mati. Sebab itu kita belajar sifat 20, ada wujud, ada adam. Ada wujud, kita mengisbatkan bahawa Allah SWT itu ada, dan lawannya tiada. Baik. Bermula dari sama' dan kaunuhu sami'an. Sama' sifat ma'ani, maksudnya mendengar, pendengaran. Dan kaunuhu sami'an, hal keadaannya maha mendengar.
Dan dalil basar, basar sifat ma'ani, maksudnya penglihatan, melihat. Dan kaunuhu basiran, sifat ma'nawiyah, hal keadaannya maha melihat. Jadi sama' dan basar ni biasanya disebut sekali, disebut serentak. As-sam'u wal basaru, as-sami' al-basir. Jadi untung kita hafal je satu ayat ni, ya, maka dapat dua pendalilan. Dalil untuk sami', dalil untuk basir. Dalil untuk sama', dalil untuk basar. Dalil untuk kaunuhu sami'an dan dalil untuk kaunuhu basiran. Ya. 4 kali. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu dalil untuk kaunuhu basiran dan kaunuhu sami'an. Bermula dalil kalam dan kaunuhu mutakalliman. Dalil kalam sifat ma'ani, mutakalliman kaunuhu mutakalliman sifat ma'nawiyah, hal keadaannya berkata-kata. Yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Surah An-Nisa ayat 164. Wa huwas sami'ul basir tadi, Asy-Syura ayat 11. Wa huwas sami'ul basir, Asy-Syura ayat 11. Wa kallama Allahu Musa taklima, Al-Baqarah ayat 166. Selesai tuan-tuan dan puan-puan. Selesai dalil-dalil tentang sifat-sifat ma'nawiyah yang diambil daripada Al-Quranul Karim, yang disebut dalil naqli. Ya, dalil naqli. Dan pertemuan terakhir dulu kita sudah nyatakan dalil naqli daripada as-sunnah, daripada hadis. Ini daripada Al-Quranul Karim. Jadinya tak benarlah sebenarnya orang mengatakan bahawa sifat 20 ni bukan daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis sebenarnya ni cuma ditambah dengan akal, mantik dia. Apa pula salahnya? Ya? Nak dikait-kaitkan dengan falsafah. Yang baik kita ambil cara pendalilannya. Untuk apa? Untuk menolak sebarang keraguan, syubhat yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam yang menyerang akidah Islamiah ni. Jadi kita tak maulah macam saya pernah cerita sini tak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pernah tanya pada pensyarah akidah 2 soalan tak dijawab. Dia kata bukan semua soalan ada jawapan boleh dijawab, layak dijawab. Macam mana kalau orang yang bertanya tu orang zindik, etis, orang yang dah ragu-ragu, terngiang-ngiang di kepala dia, tak boleh ditolak syubhat itu. Ya? Macam mana? Sebab itu akidah manhaj ini perlu dipertahankan, diperjuangkan, disebarluaskan untuk menghadapi serangan-serangan terhadap akidah Islamiah. Dan inilah yang berlaku sejak ribuan tahun, tuan-tuan dan puan-puan, hinggalah sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr, surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.